Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz, pengacara majlis, pengurusi dan seluruh ahli-ahli lembaga mentadbir masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita membicarakan tentang sifat kasih sayang yang terdapat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat menjadi ikutan, menjadi panduan kepada kita, kerana mengikut dan mencintai apa jua yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendapat ganjaran daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita melihat isteri Rasulullah yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Jadi ada yang mempertikaikan tentang umur Siti Khadijah. Ada yang kata umur Siti Khadijah bukan 40 ketika berkahwin dengan Rasulullah. Rasulullah pada masa itu umurnya 25, Khadijah 40. Ada yang kata tidak, macam-macam tuan-tuan. Tapi kita ambil yang jumhur, mengatakan bahawa Siti Khadijah itu adalah seorang perempuan yang janda. Ada yang kata jandanya sekali, ada yang kata jandanya 2 kali. Ada kitab sirah kata sebelum kahwin dengan Nabi Muhammad, Khadijah itu telah pun menjadi janda sebanyak 2 kali. Ada yang kata bahawa sekali. Dan Siti Khadijah juga ada anak yang lain dengan suaminya yang pertama. Jadi itu adalah kisah ataupun sirah, perbahasan ulama tentang status Siti Khadijah. Yang pastinya ialah beliau adalah seorang janda. Yang pastinya adalah dia seorang yang lebih usianya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pastinya Siti Khadijah ini adalah seorang jutawan, satu perempuan yang paling dihormati di Mekah. Yang pastinya Siti Khadijah ini adalah orang yang dihormati oleh seluruh orang-orang di Mekah. Yang pastinya Siti Khadijah adalah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar adalah laki-laki yang pertama, Khadijah adalah perempuan yang pertama. Yang pastinya Siti Khadijah ini tuan-tuan orang yang sanggup bersusah senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada satu perempuan yang kaya sehinggalah berkahwin dengan Rasulullah. Dan apabila Rasulullah dilantik menjadi nabi, maka bermulalah penyiksaan terhadap terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mempertahankannya ialah Siti Khadijah. Dan apabila mati sahaja, meninggal sahaja, wafat sahaja Siti Khadijah, maka bermulalah penindasan, cobaan yang sangat dahsyat kepada Nabi kita. Tuan-tuan, yang pastinya Khadijah adalah pimpinan perempuan di dalam syurga. Dan yang pastinya ialah Siti Khadijah walaupun sudah lama meninggal, tetapi ianya masih diingati dan disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Siti Aisyah, dalam banyak-banyak madu aku, dalam banyak-banyak isteri Rasulullah, yang paling aku cemburu bukan dengan yang masih hidup. Yang aku cemburu ialah kepada Siti Khadijah. Sahabat tanya, kenapa kau cemburu pada Siti Khadijah? Sebab Khadijah itulah yang disebut oleh Nabi. Sehinggalah bila Nabi dapatkan daging, dapatkan makanan, maka makanan yang dapat kepada Rasulullah akan diagihkan kepada kawan-kawan Siti Khadijah yang masih hidup. Sehingga begitu. Sehinggalah Siti Aisyah ni kata, aku ni yang hidup pun kau tak sebut macam itu. Tiba-tiba yang dah meninggal, kata Rasulullah, aku susah, yang banyak defend aku ialah Siti Khadijah. Dalam keadaan orang nak bunuh aku, yang banyak mempertahankan aku ialah Siti Khadijah. Yang melahirkan anak-anak aku ialah Siti Khadijah. Apa sebab aku tak boleh sebut nama dia? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Beginilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali kita lihat, dalam banyak-banyak isteri Rasulullah, seorang saja anak dara, iaitu Siti Aisyah. Yang lainnya semuanya adalah janda belaka. Jadi jangan cakap Nabi Muhammad itu orang kuat seks, orang kuat nafsu, kaki perempuan, gila perempuan, menikah ramai. Kalau Nabi Muhammad tu kuat nafsu, gila seks, dia tak ambilnya janda, tuan-tuan. Dia tak ambil janda yang lebih tua daripada dia. Kalau Nabi Muhammad tu gila perempuan, baik dia cari yang muda-muda, Ratu cantik Angola ke, Ratu cantik Ethiopia ke, tak dipilihnya. Padahal di Mekah tu bersepah ratu cantiknya, bersepah orang cantik-cantiknya, tetapi yang dipilihnya ialah Khadijah. Ada yang menjawab, iyalah ustaz, Khadijah tu janda, janda ada benda. Ni lagu Mak Sentul. Janda ada benda ustaz, cuba janda miskin. Ada Nabi Muhammad kahwin dengan Khadijah? Betul, Nabi Muhammad kahwin dengan seorang perempuan janda yang kaya. Tetapi adakah Nabi Muhammad menjadi kaya selepas berkahwin dengan Khadijah? Kalau Nabi baik. Okey. Lagi. Ya. Okey. Atas tak dengar ya. Tinggi gila atas sana. Baik. Ada yang jawab, kalau betul Nabi Muhammad itu ustaz tak kisah, kenapa dia kahwin dengan janda kaya? Jutawan. Tuan-tuan, betul Nabi Muhammad kahwin dengan jutawan, janda kaya. Tetapi Nabi Muhammad tidak menjadi kaya selepas kahwin dengan Khadijah. Kalau betul Nabi Muhammad nakkan kepada kekayaan, kemewahan, selepas dia kahwin mesti dia bertambah kaya. Dia tukar nama segala harta benda Khadijah pada nama baginda? Tidak tuan-tuan. Khadijah jadi miskin, Rasulullah pun jadi miskin. Harta Khadijah digunakan untuk pembiayaan orang-orang Islam yang tertindas pada peringkat awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Jadi ini satu hujah pada orang yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini kaki perempuan, Nabi Muhammad ini gila seks, maka menikahnya ramai, isterinya ramai. Kita jawab senang je, kalau gila seks dia tak ambil janda-janda tuan-tuan. Bukan setakat janda kaya yang dia ambil. Tuan-tuan buka sirah bagaimana Rasulullah berkahwin dengan janda yang anaknya 5. Bukan janda tak ada anak, janda anak 5. Ada tuan-tuan isteri Rasulullah yang badannya rendang, bukan tinggi, rendang, sehat dan rendang. Tuan-tuan faham? Ada isteri Rasulullah yang tinggi, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehinggalah kalau dia khabarkan, kalau dia masuk dalam tempat nak mandi tu, tempat siraman air tu, kepalanya masih nampak lagi. Tinggi dia. Tuan-tuan, Rasulullah kita kena faham daripada sini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang saya sebutkan, yang kita kena cari, yang kita kena terima, iaitu meredai dengan siapa jodoh kita. Ini syarat bagaimana untuk jadi suami yang romantik, suami yang penyayang, dan bagaimana nak menjadikan rumah tangga kita bahagia. Akak-akak kena terima hakikat siapa suami akak, dan abang-abang kena terima hakikat siapa isteri abang. Kalau ini tak boleh diterima, jangan harap boleh bahagia. Nombor satu, nombor wahid, kita terima dulu, dia adalah isteri aku. Dah. Bila terima yang itu, selesai masalah. Masalah ialah apabila tak boleh terima hakikat. Saya pun sebenarnya dengan isteri saya, dia, yalah, kita orang pun tak bercinta kan, mak bapak yang aturkan, jadi berat sikit lah. Itu yang saya cari lain pula. Nampak? Saya sebenarnya ustaz, saya tak suka dengan dia, tapi buat macam mana kan, kita orang pergi kat Johor, sajalah check in kat hotel, kena tangkap ustaz.
Jadi nak tak nak mak dia suruh kahwin, paksa lah. Nampak tuan-tuan? Ini yang jadikan rumah tangga kita tidak bahagia. Ustaz, saya umur 24, isteri saya 30. Biasa kan tua. Jadi kita pun nampak. Inilah dia tuan-tuan, dah tua nak buat macam mana yang kau kahwin dengan orang tua apa? Terimalah hakikat. Okey Ustaz, bagaimana saya nak menerima hakikat? Dia gemuk. Masa kahwin selim Ustaz. 24 je pinggang dia. Lepas 42 Ustaz. Allahu Akbar. Jadi saya nak terima macam mana Ustaz? Ustaz tengok saya Ustaz. Kulit saya putih melepak gebu Ustaz. Ustaz tengok isteri saya. Dia pakai kup putih pun tak nak putih Ustaz. Saya tak tahulah sama nak ambil cat ke muka dia ke tidak. Ini rungutan orang. Serupalah orang perempuan. Orang perempuan merungut. Suami saya tak segak Ustaz. Tak segak lah Ustaz. Jadi sakit jiwa tengok dia Ustaz. Kenapa akak sakit jiwa? Sebab saya tengok kawan suami saya segak, handsome. Matanya biru. Ya, bulu kening bercantum. Misainya bertaring Ustaz. Ya Allah, harimau ke? Tak ada orang Ustaz. Jadi bila saya tengok suami saya, tak selera tau Ustaz, tak selera. Jadi bagaimana kita nak terima hakikat supaya kita redha pada pasangan kita? Senang je. Saya cuma minta tuan-tuan ingat satu benda je. Jodoh aku ini Allah yang takdirkan aku dengan dia. Allah bagi isteri pada aku, Allah bagi suami pada aku. Maknanya ini adalah satu anugerah daripada Allah. Aku redha. Apa yang Allah bagi, insya-Allah yang terbaik. Itulah cara untuk meredai pasangan nombor satu kita. Nombor satu ini dia tuan-tuan kena buat. Ini adalah amanah daripada Allah. Ini adalah anugerah daripada Allah. Layan dia okey-okey, layan dia baik-baik sebab Allah yang bagi dia pada kita. Allah yang hadiahkan dia pada kita. Segak ke, tak segak ke, handsome ke, tak handsome ke, cantik ke tidak, dia adalah anugerah Allah kepada aku. Alhamdulillah. Kalau ini tuan-tuan pegang, insya-Allah selesai masalah yang pertama. Tapi kalau ini tuan-tuan duk kutuk, tuan-tuan duk ungkit, tuan-tuan tak seronok, maka jangan harap tuan-tuan boleh jadi romantik, tuan-tuan boleh jadi penyayang. Sebab tuan-tuan sudah ada sifat benci, tak suka, meluat kata orang, menyampah. Bila tuan-tuan dah meluat, menyampah, dah benci, tuan-tuan takkan jadi romantik. Akak-akak kalau dah benci pada suami, hidang nasi pun tolak-tolak aja. Makan. Nak lauk, ambil. Tak cukup. Nampak? Nak lagi, nak apa lagi? Kan ambil telur kan, tak atas muka awak kan, kata dia. Dia masak, tapi apa? Tak ikhlas. Abang-abang bagi nafkah pada isteri, ambil duit, bagi. Nak duit, apa lagi tak cukup? Kadang-kadang tuan-tuan ambil duit, dilemparnya di hadapan muka. Abang minta duit $100, beras dah habis. Tuan-tuan ambil duit, aku bagi tak cukup-cukup ke engkau ni? Minggu lepas dah 100, hari dah 100, apa lagi kau nak, kata dia. Tuan-tuan lempar dekat dia. Tetapi kalau tuan-tuan anggap itu adalah amanah daripada Allah, lihat nak nasi, okey. Tak, elok disenduknya pada suami dia. Abang nak lauk mana? Ini ikan goreng, ini goreng ikan, nak yang mana? Dengan penuh layanan letaknya. Abang nak suap? Oi tuan-tuan, Rasulullah dengan isterinya bersuap tau. Last kita suap isteri kita bila? 86 hari kita kahwin. Sekarang 2016, dah 30 tahun tak bersuap. Balik nanti tengah hari suap. Begini je suap. Kan dulu pengantin-pengantin masa bersanding malu-malu je tuan-tuan suap. Suap-suap masuk ke hidung tuan-tuan. Bercerai depan orang main. Bodoh, natang, lemung kata dia. Ni mulut ni hidung lah, mulut dengan hidung pun tak kenal. Tampar isteri dia. Lepas ni akak-akak bersuap, Rasulullah dengan isterinya bersuap. Kalaulah kita anggap isteri kita itu amanah daripada Allah. Abang minta 100, nak beli beras, nak beli kicap, nak beli gula. Cukup ke 100 ni leha? Kalau tak cukup, abang bagi 200. Abang perli ke? Tak adalah, kan tanggungjawab abang.
Seronok abang-abang bagi nafkah pada isteri sebab Allah yang hantar dia sebagai isteri kita. Seronok akak-akak memasak untuk suami akak-akak sebab Allah yang jodohkan kita dengan dia. Jadi ini yang saya minta nombor satu tuan-tuan, penjodohan. Tapi setengah mak bapak dia tak suka. Dia tak suka. Anak bila balik pada luar negeri, anak cakap, "Mak, ini suami saya." "Ya Allah, engkau dah kahwin leha." "Minta maaf lah mak." "Ya Allah, aku suruh kau pergi belajar, yang kau bawa balik laki buat apa?" "Dah jodoh mak." Nampak tak boleh terima. Anak pula cakap, ini kes yang lain pula, "Mak, saya nak kahwin." "Dengan siapa?" "Dengan Zainab." "Mak tak suka dengan Zainab, mak suka dengan Zainon." "Tapi mak, saya dah janji dengan Zainab." "Engkau kahwin je lah, aku tak campur." Ini pun jadi masalah tuan-tuan. Rumah tangga kita tidak jadi romantik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mak bapak tak suka. Mak bapak benci. Bila mak datang ke rumah, bila mertua datang ke rumah, suami isteri nak duduk rapat-rapat pun takut. Selalu boleh tengok TV sekali rapat-rapat. Bila mak datang, bangun suami dia. "Nyampah aku duduk dekat-dekat. Aku tak suka dengan laki kau tu. Bila kau nak minta cerai?" Akhirnya tuan-tuan, bila jadi macam tu, suami patah semangat, isteri patah semangat, romantik pun hilang, kasih sayang pun hilang. Sebab campur tangan daripada orang yang luar. Kita kena ambil nombor satu. Ini adalah jodoh. Bila dah kahwin, nak buat macam mana? Jalanlah. Saya dapat banyak surat daripada akak-akak, abang-abang bila saya sampai ke Singapura ni. Bersalam-salam tu macam-macam surat dalam dia. "Ustaz, saya nak kahwin, isteri tak nak izin." Allahu Akbar. "Ustaz, tolong doakan supaya suami isteri saya mengizinkan saya kahwin lagi satu. Tolonglah doa nama saya, dot. Saya jawablah hati, isteri aku pun tak izin." Cakap banyak. Kita nak minta izin untuk dia, nak minta doa, saya pun tak dapat, nak mana untuk dia. Ya, mana faham, tak faham sudah. Banyak yang mengadunya apa? Yang mengadunya ialah anak nak kahwin. Saya nak nasihat pada adik-adik, abang-abang yang nak kahwin. Mak tak pernah melarang kahwin, bapak tidak pernah menghalang perkahwinan. Yang mak larang, yang bapak tak suka ialah kita berkahwin dengan orang yang mungkin mak bapak rasa tidak selayaknya dengan kita. Mungkin kerana akhlaknya, mungkin kerana budi bahasanya, mungkin kerana perangainya yang tidak sesuai. Jadi kalau adik-adik inginkan kebahagiaan yang pertama, yang kedua, carilah pasangan yang mak bapak reda. Kalau mak bapak tak reda, jangan harap boleh jadi romantik. Mak bapak tak suka. Belum kahwin dah bergaduh. Belum kahwin dah bergaduh, naik mahkamah, report polis. Hanya kerana nak kahwin, bergaduh dengan bakal mak mertua. Kalau inilah mula-mula yang pertama sudah timbul kontroversi, dia akan menjadi kontroversi sampai bila-bila. Carilah yang mak suka. Sebab Nabi sebut redallah fil redal walidain. Redallah ala redal walid. Keredaan Allah datangnya bila mak bapak reda. Kalau mak bapak tak reda, jangan harap tuan-tuan boleh datangnya kasih sayang yang seronok di dalam rumah tangga. Cuba tuan-tuan tengok Khadijah dengan Rasulullah. Perkahwinan mereka direstui. Perkahwinan mereka diredai oleh mak bapaknya. Diredai oleh orang tuanya. Walaupun Nabi Muhammad sudah tidak ada mak bapak, tapi Abu Talib yang menjaganya. Abu Talib suka, Waraqah bin Naufal suka. Jadi bila perkahwinan ini tuan-tuan diredai oleh orang tua, maka membawa kebahagiaan, membawa keseronokan. Inilah yang dikatakan romantik, dikatakan sebagai suka. Tetapi bila tuan-tuan tidak suka, mana ada sifat romantik? Balas SMS pun marah-marah. Balas pun marah. Abang, cepatlah. Sabarlah bodoh. Bodoh dipanggilnya. Kalau dia ada romantik, sabarlah sayang. Sayang panggil dia. Dia tak panggil bodoh, dia tak panggil bengong, dia tak panggil dengan nama, dia tak panggil dengan panggilan yang tak menyeronokkan. Saya tak sukalah kalau tuan-tuan panggil isteri tuan-tuan you, I you, saya tak suka.
Kalau panggil bahasa awak pun saya suka. Okey. Bahasa. Mungkin bagi tuan-tuan mungkin bahasa itu biasa. Tapi bagi setengah orang luar biasa. Macam semalam saya cop pasport, perempuan yang cop immigration, dia senyum tengok saya. Dah kahwin ke belum? Saya tanya kan. Tapi tanya dalam hati. Dia pun panggil kawan dia, Ustaz Kazim, mak saya suka dengan awak, dia kata. Saya pula cakap saya suka dengan awak. Ya, bahasa tuan-tuan. Mak saya suka dengan awak. Awak. Satu mungkin bahasa pada tuan-tuan, mungkin itu bahasa yang sangat romantik, mungkin bahasa yang lembut. Tapi bagi setengah orang Malaysia, perkataan kamu dan awak adalah sangat kurang ajar. Awak nak ke mana? Sebab tu kita menggunakan perkataan yang sangat sopan. Tuan, encik, mak encik, pak cik, tuan haji dan sebagainya. Perkataan kamu juga kena elak, sebab dia bukan satu perkataan yang melambangkan satu bentuk bahasa yang sangat sopan. Jangan panggil isteri kamu, Leha, kamu nak ke mana? Sayang, nak ke mana? Kadang-kadang isteri panggil suami, you nak ke mana? Hey, you nak ke mana? Tuan-tuan, akak-akak panggillah suami abang. Abang nak ke mana? Abang nak dengar ceramah Ustaz Kazim. Ikut? Jom. Hey, awak nak ke mana? Nak dengar ceramah Ustaz Kazim. Awak tak ikut? Tak ada romantik, tuan. Panggillah macam Rasulullah panggil. Ya Humaira. Panggillah macam ya Rasulullah panggil, dengan perkataan yang menggembirakan istrinya, yang menyeronokkan. Elakkan gunakan perkataan yang menjadikan nampak macam isteri tadi tidak dihormati. Awak, kamu, you. Balik kepada asal nama dia. Nama isteri kita apa? Sofia. Soft. Boleh lembut aja, soft. Tambah lan, soft lan. Yang mana faham, tak faham sudah. Panggillah yang menggembirakan, itu sunnah. Baik, yang ketiga, saya nak ajak pada tuan-tuan. Saya panggil tadi isteri tuan-tuan dengan soft. Akak-akak panggil suami dengan panggilan penuh kesayangan, abang, kekanda, habi. Pulanglah dengan babi sudah. Sebab kita tengah baik, kita panggil habi. Bi, cepatlah bi. Bila lambat, babi. Dah bertukar jadi babi pula. Saya nak minta pada tuan-tuan yang ketiga, bagaimana boleh kita tiru daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang suami atau isteri yang romantis. Tuan-tuan, satu hari Siti Aisyah dia nak naik unta. Bila dia nak naik unta, orang perempuan, dia kena ada kerusi, kena ada bangku, pijak bangku baru naik unta. Tapi Rasulullah dia menundukkan kaki dia, lututnya. Siti Aisyah pijak lutut Rasulullah dan dia naik di atas unta. Nabi sanggup merendahkan kakinya, badannya untuk isterinya pijak di atas. Dia manusia paling agung, makhluk paling agung, pun mempunyai sifat romantik macam itu. Bandingan kita sekarang ialah tolong buka pintu kereta untuk isteri kita. Last kita buka bila? Tadi isteri buka sendiri, itu pun tengking, terhegih-hegih nak keluar. Cepatlah, kereta belakang lembab. Tak lembab apa, badan dia sekarang 89 kilo, 98 kilo. Tak lembab macam mana? Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan, Nabi, tidak ada siapa di sini yang lebih tinggi martabat dan makamnya daripada Rasulullah. Tetapi Nabi menghormati istrinya sampai tahap begitu. Sampai tahap rendahkan kaki dia, badan dia untuk dipijak, untuk membolehkan Siti Aisyah naik ke atas unta. Allahu Akbar. Kita boleh tentu boleh buat, tuan-tuan. Kadang-kadang naik tangga, lift rosak,
Nak naik tangga tu pun kadang-kadang isteri bawa kedua-dua belah beg dengan tangan dia. Kedua-dua tangan ni bawa beg, suami lenggang je. Abang bawa lah sikit, lagi 4 tingkat, sabarlah. Bawa je lah, sibuk engkau ni. Padahal isteri dia bawa pada 10 tingkat dia bawa. Dia boleh cakap kalau 10 tingkat engkau boleh angkat, takkan lagi 4 tak boleh. Aduh, romantik gila. Ini bukan romantik, tu nama dia gila. Tuan-tuan, itu Rasulullah menolong mengangkatkan isterinya naik ke atas unta. Tuan-tuan, kalau tak ada isteri pun tak apa. Kalau isteri boleh angkat sendiri pun tak apa. Tetapi tuan-tuan tolong berusaha untuk mengangkatkan orang naik ke masjid. Nama dia apa? Lift. Sekarang Masjid Ar-Rawdah ni, Masjid Ar-Rawdah nak buat lift. Kita tiru sifat Rasulullah, penyayang. Penyayang pada warga mas. Penyayang pada orang-orang tua. Penyayang pada ibu-ibu yang sakit lutut. Saya ni tuan-tuan berjalan dalam 2 minggu ni, kaki tak sihat, lutut tak sihat, seksa tau tuan-tuan. Bila bangun selepas duduk 2 jam, nak bangun kena tongkat dulu lantai, tongkat dulu meja, pegang dinding dulu, rehat dalam setengah minit baru berjalan. Berjalan tu pula tak stabil lagi, tunggu dekat 10-20 langkah baru stabil. Nanti pijak lama-lama, berdiri lama-lama pun tak boleh stabil sebab sakit lutut. Ustaz gaut, tak ada gaut. Habis tu sakit lutut, saya accident. Sepanjang saya ceramah 24 tahun, saya accident 7 kali. Okey, 7 kali saya accident. Ada kereta saya naik atas bumbung orang, ada bumbung saya kereta orang di atas. Ada kereta saya terbalik 4 tayar ke atas. Tuan-tuan, kaki saya kena hentak 2 kali. 2 kali accident, 2 kali kaki ni dihentak. Bila dah tua-tua macam sekarang, baru terasa sakit, baru terasa nyilu, terasa pedih, terasa berselisih, terasa tulang sakit. Dulu tak sakit. Dulu saya boleh naik tangga pergi hospital. Dulu saya boleh ceramah naik tangga, saya tak naik lift sebab saya suka naik tangga. Sekarang tuan-tuan, ramai pun ramai lah nyanyi naik lift. Dulu lain, naik tangga pun tangga lah, tak minat naik lift. Sekarang terpaksa minat naik lift sebab kaki tak boleh berjalan 2 minggu dengan baik. Kalau kita ada sifat kasihan, sifat nak tengok orang-orang yang sakit macam ini, boleh beribadat, boleh datang masjid dengan baik. Salah satu caranya ialah kita bagi kemudahan kepada mereka untuk mereka naik sampai tingkat 5. Nama kemudahan itu ialah lift. Tuan-tuan wakaf, tuan-tuan bagi duit, tuan-tuan bagi sumbangan, berpahala panjang sampai kiamat. Tuan-tuan terbentang di hadapan mata kita. Kita bagi sebulan $50, setahun kita bagi $150, cukup. Setahun kita bagi $500, $600 setahun. Yang datang hari ini 2,000, 600 darab dengan 2,000, selesai masalah lift tuan-tuan. Dalam tempoh setahun. Kita tak perlu bagi $500 hari ini, tapi kita boleh bagi $50 setiap bulan selama setahun, dapat $600. Siap? Ustaz, kalau setahun bagi cukup, kemudian setahun pula nak buat Ustaz 2 tahun, elok saya mati Ustaz. Tak apalah pakcik matilah, orang lain hidup lagi. Yang pentingnya pahala berpanjangan. Tuan-tuan, saya cakap tadi saya sakit lutut sebab saya accident 2 kali. Bila lutut sakit, pinggang pun sakit, kaki pun sakit. Dia efek sekali. Sebab saya accident, dihentak kaki 2 kali daripada 7 kali accident. Baik, sekarang tuan-tuan, isteri tuan-tuan bersalin 7 anak, 5 anak, 3 anak, 2 anak. Bila mula terasa sakit pinggang? Bila mula terasa sakit urat? Bila mula terasa sakit lutut? Sekarang. Mungkin orang Singapura 2 anak, 3 anak. Mak saya 11 anak. Bayang tuan-tuan, 11 orang anak.
Subhanallah. Macam mana gamaknya dia melahirkan anak 11 orang. Saya dengan kakak saya 2 tahun beza. Kakak saya dengan kakak lagi seorang 2 tahun beza. Kakak saya dengan abang saya 2 tahun beza. 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun beranak tuan-tuan. Bila dah tua baru terasa sakit urat. Bila dah tua baru terasa sakit lutut, sakit pinggang, sakit bagi orang perempuan. Inilah pengorbanan satu isteri kepada kita untuk melahirkan anak-anak kita, untuk jaga kita. Sebab tu saya nyembah dengan Ustaz Zahid semalam. Ayahnya mata tak nampak, kena glukoma. Itu pun baru balik daripada umrah ke haji kan, 2 tahun lepas ke apa kan. Dia bawa pergi sekali. Mata tak nampak, tak sihat, sakit. Bukan setakat mata aja sakit, badan pun sakit. Dia bisik dengan saya, Ustaz, kena sabar banyak. Ini adalah amanah daripada Allah. Allah amanahkan suruh jaga bapa. Tapi dalam hati saya cakap, Ustaz, aku baru jaga 2 tahun. Macam mana bapa aku menjaga aku bertahun-tahun? Ibu aku menjaga aku bertahun-tahun. Lagi teruk. Kita baru jaga bapa kita baru setahun, kita dah rasa penat. Bayangkan mak bapa kita menjaga kita bertahun-tahun. Mencari nafkah bertahun-tahun, basuh berak bertahun-tahun, suap makanan bertahun-tahun. Bila dah tua, sakit pun bertahun-tahun. Yang ini yang kita kena ingat pada isteri kita. Apa sebab aku nak marah engkau? Engkau dah lahirkan 3 anak aku. Apa sebab aku nak tempeling engkau? Engkau dah lahirkan 2 anak aku. Inilah sifat romantik Nabi Muhammad pada Khadijah. Dia sebut kepada Siti Aisyah, anak-anak aku dilahirkan oleh Khadijah. 7 anak Rasulullah tuan-tuan lahir daripada Khadijah. Ada yang kata 6, ada kata 7. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-lakinya semua mati kecil di Mekah, tinggal yang perempuan saja. Anak-anak ini lahirnya daripada perut Siti Khadijah. Macam mana Rasulullah tidak sayang kepada Khadijah? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sayang pada anak-anak tuan-tuan, sayanglah juga pada isteri tuan-tuan. Kerana daripada mereka lah lahirnya anak-anak kita. Sebab ada suami, ada bapa hanya ambil anak, hanya ingat pada anak, tapi dia tak ingat kepada ibu yang melahirkan anak kita. Kalau kita ingat macam tu tuan-tuan, isteri kita punyalah banyak berkorban untuk kita. Kita nak tinggi suara pun kita tak gamak. Kita nak tinggi suara pun tak gamak. Oi PA, nasi mana? Lembab. Lembab apa? Dia mengandung 6 bulan. Patutnya awak yang buatkan nasi untuk dia. PA duduk, abang buatkan nasi. Anak nasi apa? Pampret, semprit, cakap macam. Ini tidak, dahlah dia mengandung, basuh kain, hantar kain ke dobi, lipat kain lagi, hantar anak ke sekolah, masak lagi, mengemak lagi. Kita pula main handphone, main Facebook. Abang, ke kedai kejap. Tak nampak aku sibuk ni. Sibuk apa? Cari sibuk. Kalau tak nak sibuk, padamkan Facebook, tutup handphone, tak sibuk. Sekarang kenapa sibuk? Sebab handphone 24 jam di tangan. Tuan-tuan naik bas, tuan-tuan naik MRT, tuan-tuan naik teksi, semua orang handphone. Dalam masjid pun handphone. Pantang ustaz sebut nama ayat dan nama surah, terus buka surah Al-Waqi'ah ayat 3, terus buka mana 3 ayat 5, bodoh punya ustaz. Sekarang ustaz-ustaz tak boleh bohong tuan-tuan, punya cakap hari ni, kamu cakap aja terus buka. Subhanallah, Masya Allah. Sekarang kita ambil macam mana Khadijah diraikan oleh Rasulullah. Khadijah dah mati, tetapi Rasulullah masih ingat pada Khadijah. Ada makanan, ada daging yang orang sedekah pada Rasulullah, yang orang hadiah pada Rasulullah, Rasulullah akan hadiahkan balik pada sahabat-sahabat Khadijah yang masih hidup. Inilah dia satu bentuk yang kita kena ambil. Kalau mak kita meninggal, bapa kita meninggal, dengan siapa kita nak berbuat baik? Mak bapa dah meninggal,
maka tuan-tuan boleh berbuat baik dengan kakak mak, adik mak, abang mak, ayah, kakak abang, mak saudara kita, bapa saudara kita. Pahala berbuat baik kepada mak saudara dan bapa saudara, pahalanya macam berbuat baik dengan mak kandung. Jadi tidak ada alasan tuan-tuan untuk tidak berbuat baik pada mak bapak. Ustaz, mak saya dah meninggal, bapa saya dah meninggal, saya dah tak boleh buat baik ustaz. Mak dah tak ada. Mak saudara ada? Ada. Bapa saudara ada. Kalau gitu kau buat baik dengan mak bapak saudara kau, pahalanya macam buat baik pada mak bapak sendiri. Ustaz, mak bapak saya dah meninggal, mak bapak saudara saya pun tak ada ustaz. Kalau begitu kamu berbaik dengan kawan-kawan mak dan kawan-kawan bapa yang masih hidup. Tuan-tuan, kawan ayah kita adalah ahli jemaah Masjid Raudah. Ayah kita adalah jemaah Masjid Raudah. Dua-duanya baik. Tetapi takdir Allah, ajal ayah kita sampai dulu. Kawan ayah sampai sekarang masih hidup. Bila kita datang ke masjid, kita jumpa dengan kawan ayah, nama dia Haji Sulaiman. Kita pun salam dengan dia. Assalamualaikum Tuan Haji sihat? Sihat, alhamdulillah. Tuan-tuan, pahala tuan-tuan bersalam tu macam tuan-tuan bersalam dengan bapa tuan-tuan tu. Kita pun cakap pada Tuan Haji Sulaiman, ayah saya Tuan Haji, ayah saya Tuan Haji dah 10 tahun meninggal. Ya, aku ingat. Kalau ayah kau hidup sebaya dengan aku 76. Tapi aku sekarang ni sakit lutut. Tak apa Tuan Haji, saya dah buatkan lift untuk Tuan Haji. Pahala kita buat lift tu tuan-tuan macam kita buat lift untuk bapa kita. Habis tu tak ada rugi apa tuan-tuan, kita bagi sumbangan apa pun, dia balik pada kita. Ada orang pula jawab, Ustaz, mak saya dah meninggal, mak saudara saya meninggal, dan kawan-kawan mak saya tak ada Ustaz. Mak saya tak ada kawan. Mak kau Tarzan ke apa ke? Kawan dengan citah dalam hutan. Mana boleh mak kau tak ada kawan? Berbuat baiklah tuan-tuan, macam Rasulullah buat pada isterinya yang sudah meninggal. Waktu baik, waktu hidup Rasulullah baik, waktu meninggal pun baik. Tuan-tuan boleh bayanglah. Dan akak-akak kalau tak nak suami kahwin lain, akak-akak jadilah Khadijah. Seulang balik, akak-akak kalau tak nak suami kahwin lain, akak-akak jadilah perangai macam Khadijah. Ini perangai tanpa patah. Datang jumpa saya, minta saya jampi Ustaz, suami saya nak menikah lain, jampi Ustaz. Dia tutup pintu hatinya, gatal. Kalau gatal garu, saya cakap. Ustaz pun memang masuk belau jantan. Ustaz tu berjantan. Saya tak adalah cokok ke tidak ke, tapi yelah, dah kahwin ke belum? Nak kahwin lah tu, kata dia. Saya kata akak, saya ni ustaz, bukan kenal akak pun, tak baik dengan akak pun. Akak bahasa kasar dengan saya. Saya tak pasti akak cakap dengan suami akak kasar ke tidak. Dah kata nak nikah lain, kasar lah, kata dia. Nampak tuan-tuan? Kalau dengan saya pun akak cakap tinggi suara, dengan suami akak macam mana? Macam mana suami tak cari lain, akak garang. Akak, suami ni power. Tu bahasa dia. Dia power root dan dia power rangers. Apa maksud dia? Dia ada power, dia boleh ceraikan akak. Dia ada hak, dia boleh kahwin lain kalau dia mampu. Kalau akak nak tunjuk kuasa pada dia, kuasa lawan kuasa, akak mesti kalah. Akak mesti kalah. Siapa pun kalah. Nak wrestling, akak kalah. Pasal dia laki-laki. Kalau akak kata dia nak tak bagi kahwin, dia nak kahwin juga. Dia tak kahwin di Singapura, dia kahwin di Malaysia, dia kahwin di Batam, dia boleh buat. Akak tak payah tunjuk kuasa dengan tengking dia, dengan marah dia, dengan herdik dia. Akak kena tunjuk simpati je. Bila akak tunjuk simpati,
dia takkan kahwin lain akak. Tuan-tuan jangan tunjuk kuat. Sebab hari ni ada orang yang tunjuk kuat, masuk gym. Dah lah masuk gym, badan ketul-ketul, pakai t-shirt ketat. Macam nangka badan dia. Saja pakai t-shirt ketat, jalan begini je, nak tunjuk kuat. Bila dia masuk dalam bilik, dalam hotel, dalam lobi, begini je jalan. Tiba-tiba datang heavyweight lagi besar pada dia. Kamu baru welterweight, yang ini heavyweight. Akhirnya kecil balik badan dia, tuan-tuan. Ada orang yang pasang tattoo, begini pasang dekat di sini, saja pakai t-shirt supaya nampak tattoo berjalan. Bila dia pergi dekat tengah pekan, satu badan orang tattoo, dia tutup balik dia punya. Engkau nak tunjuk engkau hebat, tak ada makna. Sebab ada orang lagi hebat pada engkau. Kita belajar taekwondo, kita belajar karate, kita belajar silat. Saya nak tumbuk orang aja, saya jumpa je nak bergaduh, nak tunjuk sebab aku belajar silat. Ini lagu Haji Sattar ni. Dalam dunia ini aku orang berani. Aku berani mati walaupun 1000 kali. Aku orang kuat, pandai pencak silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat. Sekali orang buat keluar pistol, silatlah, silat, tembak engkau orang kata dia. Sebab itu tuan-tuan, tak payah tunjuk kuat. Akak-akak tak payah tunjuk kuat. Akak-akak hanya perlu simpati. Bila dengar cerita suami nak kahwin lain, relax brother, relax. Relax sis, relax je, tak payah marah. Abang nampak pisau? Pisau apa tu leha? Pisau lah kalau abang kata nak nikah lain ke apa-apa ke. Kalau nak rasa pisau ni buatlah, kata dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak payah, akak-akak tak payah nak tengking dia. Jantan tak guna, apa lagi tak cukup dengan saya, kata dia, tuan-tuan. Jadi Nobita kita kan. Tuan-tuan, akak-akak tunjuk simpati saja, tunjuk muka kesian, tunjuk muka welfare je. Suami kita ni tuan-tuan, dia pun ada akal, dia pun ada otak. Malam semalam saya sebut di Masjid Mujahidin, bergaduh siang malam, tapi makan suami tak pernah tinggal. Malam tadi bergaduh, besok pagi sarapan siap. Siang tadi bergaduh, makan malam siap. Suami ni dia tengok aku ni garang dengan isteri aku, tapi pakai aku dia jaga, makan aku dia jaga, anak-anak aku dia jaga, mak aku dia jaga, dia hormat pada aku. Sebab tu ramai suami cakap, Mat, engkau ni segak, duit banyak. Kalau aku jadi engkau, Mat, aku kahwin lain, Mat. Isteri engkau pun tengok, balancing pun lari, alignment pun tengok berterabur. Kalau aku jadi engkau, Mat, engkau ganteng lagi, Mat, engkau kahwin lain, Mat. Mat akan jawab apa? Tak apalah, sebenarnya aku tak sanggup lah. Kesian kat isteri aku. Dia yang badan besar tu, selepas dia bersalin anak aku yang nombor 2, doktor kata risiko mengandung, risiko bersalin ni teruk, isteri awak akan sakit. Tapi dia kata tak apa, biar dia sakit, janji kita dapat anak. Alhamdulillah dapat anak sepasang. Tak apalah Din, kalau kau nak kahwin 2, kau kahwin lah. Aku rasa dia pun cukup lah. Kenapa? Sebab dia simpati. Jadi akak-akak di atas sana, pandai-pandailah main emosi untuk tackle suami kita. Tak payah nak ambil emosi marah je. Nak ambil emosi marah je. Main handphone awak, nak tengok handphone awak, berapa nombornya? Bagilah tahu. Malam-malam tuan-tuan, dia ambil cap jari suami dia, letak di sini. Astaghfirullahalazim. Tengok sini, satu-satu lagi suami marah. Lagi tuan-tuan, orang laki-laki ni dia pantang dijolok, dia pantang dicabar. Bila dijolok, dicabar macam itu, lagi dia buat. Sebab itu setengah orang perempuan bila dengar suami dia nak kahwin lain, abang tak nak kahwin ke? Kahwinlah, kahwin. Tak apa, mamailah borang sesayangkan. Dia tak akan buat. Dia tak akan buat. Yang bising cakap nak kahwin 2 ni, insya-Allah dia tak akan buat. Yang kahwin 2, yang buat ialah yang senyap-senyap.
Dia di rumahnya alim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Padahal 3 tu tuan-tuan. Yang kecoh lu nak sibuk nak kahwin-kahwin, tobatlah tak buatnya. Jadi tuan-tuan, saya minta kita ingat pada jasa isteri kita. Bila tuan-tuan ingat jasa isteri kita, kita sanggup buat macam-macam. Suap pada dia makan, bagi dia rehat, biar abang yang masak, bagi dia tidur lama. Engkau tu haid, engkau tidur lama pun tak apa, pagi ni sarapan abang yang buat. Kita kadang-kadang Allah bagi cuti, tapi kita tak bagi cuti. ABC, Allah bagi cuti. Semayang tak payah, puasa tak payah, apa pun tak payah, sebab Allah bagi haid, Allah bagi cuti. ABC. SBC itu Ustaz, Singapore Broadcasting Ustaz. SBC suami bila bagi cuti? 24 jam dalam seminggu, 7 hari kerja je. Apa kata tuan-tuan, kalau Allah pun bagi rehat pada isteri kita, kita juga bagi rehat pada isteri kita. Ada angkat tangan, Ustaz, sebab tu saya kahwin lain. Sebab saya nak bagi rehat isteri saya. Jadi satu malam dia rehat, saya pergi rumah isteri kedua pula. Besok rumah giliran untuk isteri tua, isteri muda pula rehat. Jadi kan saya tujuan saya satu je, Ustaz, nak bagi dia rehat, Ustaz. Jadi isteri abang rehat, yang tak rehatnya abang. Saya suruh pun tidak tuan-tuan kahwin 2, 3, 4. Sebab ada yang kata saya nak tiru Rasulullah. Rasulullah kahwin banyak, saya pun nak kahwin banyak. Saya nak tiru Rasulullah, Ustaz. Saya tak larang, saya tak suruh. Tapi kalau tuan-tuan nak kahwin 2, nak kahwin lebih daripada seorang, nombor 1 tengok mampu ataupun tidak. Kalau tak mampu lebih pada seorang, belalah yang seorang itu. Sebab Allah sebut benda ini dalam Quran. Kalau kamu takut tak berlaku adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, cukup seorang. Jadi tuan-tuan ada duit, bukan senang untuk belanja isteri lebih daripada seorang. Saya cakap semalam, daripada hujung kaki sampai hujung rambut adalah di bawah pembiayaan suami. Makan minum isteri adalah pembiayaan suami. Pakaian adalah pembiayaan suami. Sakit demam adalah pembiayaan suami. Everything adalah pembiayaan tuan-tuan. Walaupun isteri ada pekerjaan dan bergaji mahal, itu adalah rezeki dia, itu adalah hak dia. Tuan-tuan tak boleh ambil, tuan-tuan tak boleh cilok, tuan-tuan tak boleh curi, melainkan dia bagi atau dengan izin dia. Bayangkan kalau tuan-tuan seorang isteri pun tak mampu, tiba-tiba tuan-tuan cari paksal untuk jadi yang kedua, rumah tangga tuan-tuan jadi banyak masalah. Jadi kalau tuan-tuan nak bahagia, berkekal maintain seorang, melainkan tuan-tuan kaya, melainkan tuan-tuan ada ilmu. Sebab nak kahwin 2 mesti ada ilmu. Bukan setakat ilmu pelajaran, ilmu fiqh, ilmu tauhid, bukan. Ilmu bagaimana memujuk orang perempuan. Kalau tuan-tuan seorang pun tak reti pujuk, bila datang 2, lagi masalah. Bagaimana nak memujuk isteri? Kena belajar. Kena belajar tuan-tuan bagi pujuk. Ambil pada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah haid, Rasulullah berkongsi gelas. Bayangkan tuan-tuan, Rasulullah minum gelas, Siti Aisyah minum gelas di bahagian ini, dan Nabi Muhammad pun minum bekas bibir Siti Aisyah. Dan pada masa itu Siti Aisyah sedang haid. Rasulullah mengulang Quran, membaca Quran. Sambil dia mengulang, dia tidur di atas ribaan Siti Aisyah. Last kita tidur di atas riba isteri kita bila? Tahu. Last isteri kita tidur atas riba kita bila? Malam ni buat. Sambil tengok TV Star Wars. Saya duduk di hotel tu, rasanya 6 kali kot dia tayang Star Wars. The Return of Jedi. Jedi menyampah aku tengok. Tak ada cerita lain ke? Tuan-tuan, saat lagi malam, tuan-tuan tidur, akak-akak datang, tidur atas riba suami. Apa buat Ustaz? Cari kutu, cari uban. Apa salahnya? Nabi buat, kita tak buat.
Malah lah ustaz, menyampah saja. Bila nak romantiknya tuan-tuan? Kalau Nabi Muhammad boleh buat, kenapa tak buat? Nabi Muhammad mandi bersama dengan isterinya. Nabi Muhammad mandi dalam bekas yang sama, cedok mencedok di antara isterinya. Jom kita mandi bersama. Tak muat ustaz. Hari tu kita mandi sekali bilik air kita, muat, tapi bila keluar sama-sama keluar ustaz. Sangkut kat pintu ustaz. Bomba datang menyelamatkan ustaz. Aduh, payah betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan untung boleh jumpa isteri tiap-tiap hari. Saya dah 6 hari tak jumpa tuan. Dari hari Selasa tak jumpa. Selasa, Rabu sampai Ahad dah 6 hari dah tuan-tuan. 5 hari dah tak jumpa. Tuan-tuan boleh amalkan apa sunnah Nabi. Saya boleh bercakap, tapi nak mengamalkan tak boleh. Nak mengamalkan tak boleh. Tadi pagi pukul 1 isteri call, hantar mesej. Anak yang kecil tu mengamuk, umur baru bertahun. Baru bertahun tuan-tuan, dah nak lari pada rumah. Wena tak nak duduk kat rumah, Wena benci, kata dia. Astagfirullahalazim. Kecil-kecil dah lari pada rumah dah. Saya jawab dekat dia, sabar Wena, sabar dulu, kena banyak sabar. Nanti ayah balik, ayah buatkan rumah untuk Wena ya. Wena cakap je nak duduk kat rumah mana. Nak pujuk dia tuan-tuan pukul 1.57 pagi. Kecil je tuan-tuan, ni pengaduh drama. Saya ni bela anak angkat, anak Cina. Sebab tu saya heran bila ada orang kata Ustaz Kazim ni dia resis. Resis apa kebendanya? Orang Cina pun saya bela. Mak dia orang miskin, bapak dia orang susah. Saya bela satu budak kecil, anak Cina. Tok tek berjalan. Suka saya tengok tuan-tuan, comel dia ni. Sebela dia. Jadi anak bongsu saya ni jealous sebab pergi bela budak kecil ni. Dah tak bagi tumpuan pada dia, dia cubit je peha, cubit pula. Nangis budak kecil. Mak dia marah, kenapa dia cubitnya baby? Udah mengamuk nak lari pada rumah, kata dia. Tuan-tuan seronok main dengan budak-budak. Cucu ada, anak ada, saya apa budaknya ada. Yang ikut saya pergi Singapura, bapak budak mana dia berdigak tuan-tuan. Apa nak main dengan dia tuan-tuan? Isteri tak ada, anak tak bawa. Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan ada isteri, mainlah. Mainlah. Ustaz dah tua-tua nak main apa ustaz? Nabi Muhammad tua, tetapi berlumba lari dengan Siti Aisyah pergi masjid. Berlumba, siapa sampai dulu? Masa Siti Aisyah kurus, Siti Aisyah menang. Bila dah lama kahwin, Siti Aisyah pun dah naik badan besar sikit, Siti Aisyah kalah. Jom tuan-tuan, berlumba naik tangga. Ni belum siap. Berlumbalah, Rasulullah buat jogging sama-sama. Daripada hotel saya tadi nak sampai ke sini, saya jumpa banyak traffic light. Saya banyak berhenti dan saya tengok orang Singapura berjalan. Pagi-pagi dah berjalan, pagi-pagi dah berjalan. Saya tengok ada yang turun daripada rumah, ada yang turun daripada bas, semuanya berjalan. Seronoknya tuan-tuan, tuan-tuan dapat berjalan dengan isteri tuan-tuan. Anak jalan sekali, mak jalan sekali, bapa ikut sekali berjalan pergi masjid. Itu kan sunnah Rasulullah. Tapi kami, saya orang Malaysia ni tuan-tuan, malas berjalan. Nak ke masjid pun naik motor, naik kereta. Rumah dekat je, malas berjalan. Ada setengahnya tuan-tuan kalau boleh motor tu nak diparking sebelah tu imam dalam masjid. Punya malasnya berjalan tuan-tuan. Lepas ni abang-abang enjoy lah dengan isteri abang. Jangan jadi macam saya, tak ada nak enjoy-enjoy. Enjoy lah. Rasulullah enjoy dengan isterinya. Boleh tidur di atas ribaan, boleh tidur di atas pangkuan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cakap tua kita tidak mau romantik. Jangan cakap tua kita tidak boleh romantik. Tuan-tuan, lagi tua lagi seronok romantiknya. Kedua-duanya pergi dapur bersama, kedua-duanya mengemas bersama. Yang isteri di dapur memasak, suaminya menjahit tuan-tuan. Rasulullah menjahit kasutnya yang terkoyak. Rasulullah menyapu dalam rumahnya. Kalau Nabi Muhammad satu suami yang macam ini dia boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cakap pun salah, tak cakap pun salah. Ni tajuk semalam.
Tak tahulah tuan-tuan, zaman sekarang ni orang berani, perempuan ni berani terlebih. Sebab tu saya takut menyembang dengan perempuan, baik isteri baik anak dara orang. Takut mula-mula ngadu masalah, lepas tu dia menimbulkan masalah pada saya pula. Mula-mula mengadu masalah, ustaz suami saya inilah, saya pun nasihat jangan ini. Ni suami saya, ustaz kalau boleh ustaz lah ambil saya rela minta cerai. Itu namanya mula-mula mengadu masalah, kemudian menimbulkan masalah. Itu isteri orang. Yang anak dara orang lagi berani. Ustaz bila datang rumah, datanglah minang saya. Astagfirullahalazim. Saya kata saya dah ada isteri, anak 5. Tak apa, saya bermadu pun tak apa. Anak ustaz pun anak saya juga. Astagfirullahalazim. Saya nak cakap pada akak-akak, pada adik-adik perempuan yang sanggup nak jadi isteri nombor 2, 3 atau nombor 4. Kalau tak sanggup bermadu, kalau tak sanggup menerima kahwin dengan suami orang, jangan bermadu. Kalau nak dapat suami tiap-tiap malam balik ke rumah, kahwinlah dengan bujang. Banyak kes yang saya jumpa, kahwin dengan suami orang, rela bermadu, tapi nak suami datang tiap-tiap malam. Nak suami ada di sisi tiap-tiap malam. 2 tahun bahagia, masuk tahun yang ketiga, habis-habis isteri tua je, isteri tua, menyampah. Dan kau kahwin dengan suami orang, kena terima hakikat. Kena terima hakikat yang kita ini kongsi. Tiap-tiap tahun kita kongsi, itu kongsi pacai. Kita sekarang berkongsi suami cuma seorang. Dia nak layan isteri-isteri dia penat. Kalau kita sayang pada suami kita, faham dia seorang, macam mana dia nak layan kita bertiga, kitalah tolong dia. Boleh kahwin macam itu. Kalau tak boleh terima macam itu, tak sah kahwin akak. Walaupun yang datang minang kita tu ustaz, dah ada isteri seorang, ustaz datang minang, Siti Zubaidah, sudikah anti berkahwin dengan anak Ustaz Zubaid? Engkau Zubaidah, cantik sangat tu, nanti kita boleh buat nasi kandar Zubaidah, kata dia. Walaupun dia ustaz sekalipun, tak apa, dia ustaz, tapi Kak Bedah kena ingat. Kak Bedah boleh terima tak malam-malam Kak Bedah tidur seorang-seorang malam ni? Kadang-kadang suami Kak Bedah bawa isteri dia pergi umrah 2 minggu. Kak Bedah tak ada siapa di sini. Kadang-kadang isteri dia sakit, dia tunggu anak dia tunggu isteri dia sakit. Kak Bedah tak ada siapa tunggu. Dia tak nak lah ustaz, Kak Bedah nak suami tiap-tiap malam ada dengan Kak Bedah. Kalau gitu kahwin dengan duda ataupun anak bujang, selesai masalah. Tapi ustaz, bukankah jodoh tu ketentuan Tuhan? Memanglah. Dah akak mencari. Ini yang berlaku kepada isteri-isteri Rasulullah. Kalau tidak ada daya upaya, kalau tidak ada kesungguhan untuk kahwin, bermadu, jadi apa isteri Rasulullah, tuan-tuan? Sebab tu ada isteri Rasulullah yang memberikan gilirannya kepada madu yang lain, memberikan giliran malamnya kepada madu yang lain. Tak payahlah Rasulullah datang rumah saya, Rasulullah pergilah rumah isteri sana. Ada isteri Rasulullah, tuan-tuan, bila Rasulullah sakit, semua sepakat suami mereka Rasulullah tinggal di satu rumah isteri yang bernama Siti Aisyah. Dan Rasulullah, tuan-tuan, dia nak kahwin 2, nak kahwin 3, nak kahwin 4. Rasulullah mempunyai ilmu memujuk yang sangat hebat. Kalau abang-abang di sini teringin nak kahwin dengan orang Malaysia ke, orang Singapura ke, orang Batam ke, kahwinlah. Tapi saya cakap tadi, harta kena cukup, kepandaian kena cukup, kesabaran kena cukup, ketahanan kena cukup, dan ilmu kena cukup. Di antaranya ialah ilmu memujuk. Kalau agak-agak tuan-tuan tak tahan, tuan-tuan tak boleh, janganlah cari-cari pasal untuk kahwin 2. Itu nasihat saya. Kalau rasa mampu, silakan. Rasulullah bila sampai di rumah Siti Aisyah, giliran Siti Aisyah, pembantu daripada rumah isteri Nabi yang lain hantar makanan kepada Rasulullah.
Sedangkan itu adalah giliran Siti Aisyah. Bila jariahnya mai hantar makanan, ya Rasulullah, isteri kau lagi seorang, hantarkan makanan pada engkau ya Rasulullah. Siti Aisyah apa dia buat? Ditepisnya pinggan tu, jatuh pecah tuan-tuan. Kata Siti Aisyah, ini giliran saya. Saya tahulah nak jaga Rasulullah. Yang saya buat hantar buat apa? Cemburu. Jadi kalau isteri tuan-tuan cemburu, itu normal. Isteri-isteri Nabi pun cemburu. Yang salahnya ialah cemburu buta. Cemburu ni sifat yang semua orang ada. Adakah Rasulullah tengking? Cah, yang kau gatal pecahkan tu apa? Bodoh. Tak sebut tuan-tuan. Kau tampar kamu kan? Dia tak sebut tuan-tuan. Rasulullah makan yang Aisyah masak. Habis makan sambil ketawa, Rasulullah cakap apa? Nanti kau ganti balik pinggan yang pecah. Hantar balik pinggan yang pecah pada rumah dia. Ganti balik. Nabi tak marah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak kahwin dua, kalau ada sifat sabar macam Nabi Muhammad, silakan. Ya Rasulullah, dalam isteri-isteri Rasulullah yang ramai-ramai ni, mana isteri Rasulullah yang paling Rasulullah sayang? Jawab Rasulullah, isteri yang paling aku sayang ialah isteri yang aku bagi cincin pada dia. Padahal semua isteri Nabi dapat cincin. Masa Nabi bagi cincin, nah, aku bagi cincin pada engkau, hadiah daripada aku. Tapi jangan cakap aku bagi kat engkau tahu. Baik abang. Nampak? Nanti pergi rumah isteri lain, nah, aku bagi cincin hadiah pada engkau. Tapi jangan cakap ke orang tahu aku bagi kat engkau. Bila dah ramai-ramai berkumpul, ya Rasulullah, manakah isteri yang paling Rasulullah sayang? Yang aku bagi cincin padanya. Masing-masing perasan, aku lah tu. Padahal semua Rasulullah sayang. Ini namanya ilmu. Macam mana tuan-tuan boleh nak bagi adil macam ini? Kalau tuan-tuan boleh bagi adil macam mana Rasulullah buat, isteri tuan-tuan pun tak larang tuan-tuan kahwin lain. Malah dia pula recommend, abang kahwinlah lain. Saya recommendkan, saya suruh, sebab abang terlalu baik. Ya Allah, apa cakap macam itu? Iyalah, betul lah bang. Abang, saya suka sangat abang, baik sangat. Kenapa kebahagiaan kita tak berkongsi pada orang lain? Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Kata dia. Astagfirullahaladzim. Dengan siapa kau nak kahwinkan aku? Tuhan. Makcik 5 janda tu abang. Udahlah gaut, kencing manis pula, abang ambil lah dia jadi isteri abang. Tak payah, tak apa, menyemuk katil. Dia boleh jawab menyemuk katil tuan-tuan. Ya Allah, kalau tuan-tuan baik, isteri tuan-tuan recommend, tuan-tuan tak payah. Kenapa yang dia susah sangat nak bagi? Jawapannya sebab kita tak baik. Kalau kita baik, kalau kita adil, kalau kita cukup, kalau kita buat yang terbaik, dia sendiri cakap, abang ni baik sangat. Rasanya rugi orang baik macam abang ni hanya dapat pada saya seorang. Alangkah baiknya ada 3 lagi perempuan dapat kongsi kebaikan abang dengan saya. Ini bila dapat suami misali ini. Yang saya pernah jumpa satu isteri carikan isteri lain untuk suami dia. Subhanallah. Dia cari, dia pergi Minang, dia suruh kahwin dengan suami dia. Saya nyembang dengan dia tuan-tuan masa majlis akad nikah. Dia datang sekali. Suami sibuk duk ambil gambar dengan isteri muda. Saya nyembang dengan dia. Baik betul akak. Akak yang recommend semua isteri baru ni. Bagilah dia kahwin ustaz. Bagusnya, jarang saya jumpa orang macam akak ni. Kenapa akak kahwinkan dia lagi? Teruk saya nak nanggung dia ustaz. Tak faham? Teruk macam mana? Rambut saya ni ustaz tak pernah kering, basah aja ustaz. Yang mana faham, tak faham sudah. Astagfirullahalazim. Sekarang ni biar yang muda tu pula rasa saya dia tak larat dah ustaz. Yang mana faham, tak faham sudah. Ada suami tuan-tuan, entah apa yang dia makan tuan-tuan, kajang emas ke apa ke benda ke, nyonya mener ke apa yang dia makan tuan-tuan. Sampai isteri pun surrender angkat tangan lah, abang nak kahwin lah bang, saya tak kuasa layan awak, kata dia. Subhanallah. Sebab itu Islam dia benarkan laki-laki kahwin lain. Sebab ada kategori jenis itu.
Kalaulah Islam tak membenarkan poligami, tuan-tuan, seksa perempuan tu. Kalau rambut tak benarnya kering, basah 24 jam, seksa tak? Dah lah dia pergi ke ofis, kawan dia asyik duk perli, basah tudung, tak kemalu, tuan-tuan. Asal pergi ofis, basah rambut, basah rambut. Ada suami yang jenis macam itu. Sampai isteri ni datang jumpa saya, ustaz, minta lah ustaz, dia penawar ke apa, ustaz, tawar ke sikit dia punya. Tak tawar-tawar langsung, ustaz, saya dah tak larat, ustaz. Sebab itu Allah Ta'ala dia bagi. Sebab ada jenis macam itu. Ataupun suaminya biasa-biasa saja, tapi isterinya pula tak biasa. Isterinya sakit, isteri sakit, tak boleh layan suami. Suami duk tengok televisyen, tak berkelip mata tengok Nilofa. Lepas Nilofa dia tengok pula Cipta, yang tu berkelip, bini orang kata dia. Isteri ni tengok, suami ni bila tengok je TV terbeliak mata dia. Dia perasan, tapi dia tak boleh layan. Sebab tu dia sendiri cakap, abang kahwinlah abang, saya izinkan. Ada juga suami yang dapat keizinan sebab isteri dia tak melahirkan anak. Dia nak anak, isteri dia tak boleh beranak. Sebab tu Allah Ta'ala izinkan. Yang keempat, kenapa Allah Ta'ala izinkan? Sebab Allah Maha mengetahui. Laki-laki sikit, perempuan ramai. Laki-laki sikit, perempuan ramai. Kalau laki-laki tidak berpoligami, akan pupus manusia ini, akan hilang manusia ini, dan akan timbul banyak masalah kepada manusia sebab ramainya perempuan tidak berkahwin. Ada sebab-sebab ini Allah Ta'ala buka kepada kita keluasan untuk berkahwin. Itu pun hadnya maksimum 4 orang. Jangan tuan-tuan nak tiru Nabi pula pergi ke sebelah orang dan sebagainya. Itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak ambil di sini bukan Nabi itu kahwin 9, kahwin 11, tidak. Yang kita nak ambil di sini ialah bagaimana Rasulullah melayan isteri-isterinya dengan anak-anaknya. Tuan-tuan, ni nama dia mimbar. Ada sekali cucu Rasulullah naik di atas mimbar, merangkak. Nabi berhentikan khutbah, Nabi dukung dan Nabi baca khutbah sambil dukung cucunya. Nabi Muhammad salat. Cucu-cucu Rasulullah, tuan-tuan, bermain di atas belakang Rasulullah. Dan Rasulullah sujud dalam tempoh yang lama supaya cucu baginda seronok bermain sehingga jemu, sehingga sendiri turun, barulah Rasulullah bangun. Punya baiknya Rasulullah dengan budak-budak, punya romantiknya Nabi Muhammad dengan kanak-kanak. Pernah satu hari Rasulullah berjalan dengan para sahabatnya masuk ke dalam kota Madinah. Budak-budak ni mengikuti Rasulullah, ikut Rasulullah dengan sahabat-sahabat naik unta, naik kuda. Rasulullah perintahkan sahabat-sahabat ambil seorang satu budak, sama-sama naik unta, naik kuda keliling kota Madinah. Nabi bawa budak, sahabat-sahabat bawa budak, saja menghiburkan hati budak-budak. Tuan-tuan, jom kita jadi bapa yang romantik macam Rasulullah dengan anak-anak dia, yang bermain-main dengan anak dia, yang suka dengan kanak-kanak, yang baik dengan kanak-kanak. Bukan datuk, bukan bapa, bukan pakcik, bukan orang tua yang garang dengan kanak-kanak. Ni masjid kita ni, tuan-tuan, kena jadi masjid yang mesra kanak-kanak. Zaman Rasulullah budak-budak belajar memanah di dalam masjid Rasulullah. Kita sekarang budak-budak masuk kita tengking. Ada masjid yang buat signboard di luar, kanak-kanak dilarang masuk. Kanak-kanak dilarang masuk dalam masjid. Allah, habis tu nak main di mana? Bising, ustaz. Orang tua pun bising, budak-budak lagi lah bising. Kalau di tempat lain, tempat di supermarket, ada tempat yang khas untuk jagaan budak-budak, kenapa di masjid kita tidak buat tempat khas untuk jagaan budak-budak? Sebab tu saya suka tadi masjid kita ni, bila saya sampai tadi, ada ruang menyusu untuk ibu yang menyusukan anak. Alhamdulillah, mesra ibu dan mesra anak-anak. Bagus, tuan-tuan. Ya, saya tak seronok di Kuala Lumpur, menyusu anak pun selfie gini, budak tu pun peace.
Astagfirullahaladzim. Masuk dalam Facebook, menyusukan anak. Bila orang tegur, kenapa engkau nak menyusukan anak, engkau masukkan di dalam Facebook. Bila orang tegur macam itu, tuan-tuan, subhanallah, lagi dibuat kempen menyusu dia khalayak ramai dekat mall, dekat shopping mall, beratus-ratus orang selaknya nyusu gitu je. Apa nak dimalukan menyusu? Bukan malu, ini adab. Adab. Jadi mungkin saya tak marah dia orang sampai menyusu di hadapan orang ramai, mungkin sebab tidak ada tempat untuk dia orang menyusu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa fisaluhu fi amain, susukan anak kamu 2 tahun. Allah suruh kita, ibu-ibu, menyusukan anak dengan susu badan. Masalah dia, tuan-tuan, kadang-kadang tidak ada tempat untuk ibu menyusu. Saya tanya pada anak ibu Cina yang hantar anak dia pada rumah saya untuk saya jaga anak dia. Saya tanya, dah habis menyusu dah? Oh, sudah habis Ustaz, 3 bulan sudah saya kasih henti. Ini sudah tak menyusu badan lagi. Allah, subhanallah. Itu anak Cina. Nanti sebelah anak India pula. Ya, baru ni datang sekolah saya, tuan-tuan, yang saya sebut 4 orang datang masuk Islam. Tanya tentang Islam. Yang masuk Islam 2 orang. 2 orang masuk Islam. Yang 2 lagi hilang, tak tahu ke mana pergi. Seorang lelaki, seorang perempuan. Perempuan India. Siapa nak ambil, ambil lah. Belum kahwin dan belum pernah kahwin. Kalau betul tuan-tuan nak tolong, tolong mu'alaf ni. Umur 55 tahun. Ada yang kena alio terus, 55 Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, kata dia. La ilaha illallah, tuan-tuan, subhanallah. Ya, pulanglah pada tuan-tuan. Isteri Nabi saya cakap tadi bukan semua tua, bukan semua muda. Yang muda mungkin Aisyah, tapi yang tua banyak, tuan-tuan. Yang tua, Khadijah tua, Sofia janda, Zainab janda, Hafsah janda. Ini isteri-isteri Nabi yang janda-janda, tuan-tuan. Jadi kita kena ingat satu sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mencukupkan belanjanya. Sampai Nabi berdoa, Nabi minta kepada Allah, cukupkan belanjanya. Ini kemampuan sahaja yang aku boleh beri kepada isteri-isteriku. Tuan-tuan pernah tak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah rezekiku untuk aku memberi belanja kepada isteri dan anak-anakku. Niat dalam hati, saya kerja ni Ustaz kerana Allah. Untuk siapa? Isteri saya Ustaz, anak-anak saya Ustaz. Nabi Muhammad sebut, malah Nabi Muhammad berdoa dalam doanya, ya Allah, inilah kemampuan aku memberikan giliran kepada isteri-isteriku. Kau maafkanlah aku ya Allah, kau ampunkanlah aku ya Allah. Nabi doa sampai Nabi kata, inilah sahaja kemampuan aku yang aku boleh beri kepada isteri-isteriku ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosaku ya Rahman. Jadi tuan-tuan, menunjukkan bahawa betapa hebatnya isteri dan tanggungjawab sebagai seorang suami pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang datang pagi ni macam-macam orang. Ada anak muda yang belum kahwin, ada yang dah kahwin 2, ada yang duda, ada yang bercerai, ada yang masih ada isteri, ada yang masih ada tunang belum kahwin, ada yang sedang pacaran, belum tunang, belum kahwin. Di sini ada ustaz, di sini ada imam, di sini ada ahli masjid, di sini ada pengelola masjid, imam eksekutif, semuanya ada. Siapa yang terbaik di kalangan kita? Ada yang janggut sejemput, ada yang janggut panjang, ada yang datang pakai songkok hitam, songkok putih, ada yang pakai topi, ada yang langsung tak bersongkok. Siapakah yang terbaik di kalangan kita? Ada yang pakai baju batik, ada baju Melayu, ada yang kemeja, ada yang pakai jubah. Siapa yang terbaik di kalangan kita? Nabi sebut, yang terbaik di kalangan kita ialah orang-orang yang terbaik dengan istrinya. Khairukum khairukum li ahlikum. Yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan istri kamu.
Subhanallah. Bandingannya tuan-tuan, dia tak letak pada janggut, dia tak letak pada kopiah, dia tak letak pada fashion baju. Yang dia letak ialah, adakah kita baik dengan isteri kita ataupun tidak. Tuan-tuan dengar ada anak menangis kat atas? Itulah orang perempuan. Dia datang ke masjid, dia bawa anak. Kita pula bapa datang ke masjid bawa anak kunci. Antara anak kunci dengan anak, mana susah? Anak yang susah. Dia menangis, dia main, dia bising, dia lapar, dia mengantuk. Tapi anak kunci tak pernah menangis. Hanya bohlah pekik, duk diam-diam. Itu pun anak kunci tertinggal kat tandas. Bayangkan mak tuan-tuan, 5 anak dia kena jaga. Bayangkan isteri kita, 2 anak dia kena jaga. Dalam perut lagi dia jaga. Tapi dalam dia jaga anak, dia masih sempat jaga kita. Dalam sibuk dia jaga anak, dia masih sempat jaga kita. Siapa sebenarnya Superman? Isteri kita, dia adalah Superwoman. Jom tuan-tuan, kita jadi macam Rasulullah, seorang yang sangat menghargai dan mencintai mereka. Rasulullah tidak pernah tengking, tidak pernah tampar. Malah ada isteri Rasulullah yang pernah menolak dada Rasulullah. Bila Rasulullah nak pujuk, ditolaknya macam itu. Dilihat oleh mak mertua Rasulullah. Kata mak mertua Rasulullah kepada anaknya, apa kamu buat macam itu pada suami kamu? Rasulullah jawab, Rasulullah apa? Biarkan dia jaga saya lebih teruk daripada itu. Biarkan dia. Setakat ditolak macam itu biasa. Tuan-tuan, Rasulullah dia tak pernah tengking, dia tak pernah cakap, engkau tahu tak kau bercakap dengan siapa Dia tak pernah cakap macam itu, tuan-tuan. Itu macam Nasibillah Khan je, ustaz, lebih kurang lah. Dia tak pernah cakap, kau tahu tak aku ni siapa kau tahu tak tak habis, tuan-tuan. Nabi Muhammad tak pernah tanya pun. Dia tahu dah Rasulullah, apa lagi dia nak tanya? Sekarang yang saya sebutkan semalam, timbulkan wibawa sebagai seorang suami. Timbulkan kewibawaan itu. Dan salah satu cara menimbulkan kewibawaan ialah romantik. Jadilah suami yang romantik. Semayang berjemaah bersama. Tuan-tuan tak teringin ke mandi, lepas mandi ambil paip getah, tuan-tuan pegang, isteri ambil wuduk. Nanti tuan-tuan pula ambil wuduk, sama-sama pakai telekung. Jangan tuan-tuan pakai lah, isteri lah pakai. Pakai telekung, pakai kain plekat, pakai baju Melayu. Kita jadi imam. Lepas mayam berzikir, lepas berzikir berdoa, lepas berdoa cium tangan. Tiap hari semayang berjemaah, tak di masjid, di rumah. Tuan-tuan tengoklah, isteri tuan-tuan akan sayang dan hormat pada tuan-tuan. Baca Quran bersama-sama. Isteri baca, suami dengar, suami baca, isteri dengar. Tengok TV bersama-sama. Manchester lawan Sunderland, kalah pula 2-1. Aduh, Faras menongging dia. Apa salahnya tuan-tuan? Setback 2-1, Malaysia kalah 11-1. Lagi teruk tuan-tuan dengan Jepun. Malu saya nak tengok berita tadi. Aduh, Malaysia pula dah kata dia. Subhanallah. Tengok TV bersama, santai bersama. Hari ni hari Ahad, bagi isteri rehat. Yang hari ni rehat, yang tak payah masak, hari cuti. Jom kita makan kat luar. Kita pergi Bugis, kita bagi Sultan Road, kita pergi makan sana. Abang belanja, tapi ya bayar. Kita tak bawa. Punya lama dah tu roda Singapura tu. Orang Malaysia datang bawa naik, orang Eropah naik, orang Filipina datang Singapura naik. Kita yang di Singapura tak pernah bawa isteri naik. Petang ni naik. Ustaz, gayat itu yang kita orang tak naik. Siapa yang gayat? Saya, ustaz. Kalau gitu abang pakai sepet hitam, InsyaAllah tak gayat. Bawa tuan-tuan.
Kadang-kadang pinjam motor anak, malam nanti jalan tak jam, bawa isteri naik motosikal. Dah lama dia tak peluk kita, asyik naik kereta teksi je. Pinjam motor anak Yamaha LC tu, pusing. Dah lama kita tak buat. Kita jadi balik suami yang romantik, suap dia makan, masak untuk dia. Dah lama kita tak buat. Seminggu lepas kita buat, kita pun mati. Isteri cakap, patutlah pelik benar ustaz, rupanya buang tebiat orang tua tu. Sebab itulah saya malas nak buat ustaz, nanti kot buang tebiat. Buat aja. Tak ada istilah buang tebiat di dalam agama kita. Yang adanya ialah aku nak buat yang terbaik untuk isteri aku. Dah. Dan akak-akak, buatlah yang terbaik untuk suami akak. Tak ada komplain. Akak-akak kena cari jalan supaya tidak ada komplain. Kalau suami komplain, badan sihat walafiat, sampai suami tegur, lengan engkau ni lengan ke apa? Sampai confuse aku, kata dia. Carilah jalan. Akak abang-abang, biarlah dia gemuk, biarlah dia kurus, janji dia sihat. Jangan paksa isteri kurus sampai rosak buah pinggang. Jangan paksa isteri gemuk sampai jadi kencing manis, makan banyak-banyak. Redalah. Begitulah juga dengan akak-akak, redalah dengan suami. Jangan paksa suami tu nak bulu dada punya pasal. Dibubuh, dituang tiap-tiap hari minyak ni. Buh baju semuanya ada ni. Nanti datang kanser pula akak. Kalau setakat nak bulu dada tu, pergi kedai gunting, beli rambut, bubuh gam. Banyaklah bulu, kalau boleh sampai ke muka pun tak apa. Saya dah cakap dah tadi, redalah dengan apa yang kita dapat. Sebab tu saya cakap pada isteri saya, memang kita jarang jumpa. Malam ni jumpa, besok ada. Selasa saya dah tak ada. Rabu saya di Pahang. Khamis Jumaat di Kelantan, Terengganu. Sabtu baru balik Ipoh. Ahad balik ke Pahang. Mana ada di rumah. Saya cakap pada dia, terimalah hakikat, ini kerja suami. Mudah-mudahan pahala saya mengajar orang dapat juga pada saya. Mama dapat pahala, ayah dapat pahala, anak-anak dapat pahala. Sekarang memang kita tak rasa apa. Dalam syurga, dalam kubur nanti, mudah-mudahan dapat pahala. Jadi abang-abang, tuan-tuan bekerjalah, mudah-mudahan tuan-tuan dapat pahala atas kerja tuan-tuan menanggung anak isteri tuan-tuan. Akak-akak, teruskan berkhidmat untuk suami dan anak-anak, kerana itulah yang mendatangkan pahala kepada akak sendiri. Jangan merungut walaupun penat. Jangan merungut. Itu adalah lumrah sebagai manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa benda-benda ini, macam semalam saya dah cakap, saya dah tulis dalam buku-buku saya. Buku yang sangat simple, buku cuit-cuit. Bagaimana kisah nak pujuk isteri, bagaimana kisah nak pujuk suami. Saya tulis dalam buku cuit-cuit. Begitu juga dengan buku Permaisuri, Wanita Permaisuri Hatiku. Pun saya cerita bagaimana nak layan isteri, nak layan suami, bagaimana nak jadi suami yang terbaik. Selain pada buku saya nasihat, 40 nasihat terbaik. Mudah-mudahan bila tuan-tuan baca buku-buku ini ada manfaat dan boleh kita buat kepada isteri kita, suami kita dan anak-anak. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang tidak bekerja seperti saya, tuan-tuan dapat enjoy dengan isteri, dengan anak-anak, dengan seronoknya. Saya enjoy dengan cara saya, dengan ceramah saya, dengan dakwah saya, dan saya target saya nak enjoy hanya dalam kubur. Sebab itu bila isteri saya tanya, bila abang nak rehat? Saya jawab, kita berehat dalam kubur. Itu adalah rehat yang sebenarnya daripada rehat dalam dunia. Jadi saya doakan masjid kita, cita-citanya membina lift akan terbina, akan tercapai dengan bantuan dan izin daripada Allah dan dengan derma dan wakaf daripada tuan-tuan. Bukan setakat hari ini saja yang tuan-tuan dermakan. Selama setahun ini kita boleh masukkan setiap bulan, mungkin 50, mungkin 10, mungkin 100. Tetapi itulah pahala yang berpanjangan. Kalau saya jadi tuan-tuan, saya niat satu je. Aku niat untuk mak bapak aku.
Kita tengok satu makcik yang berjalan naik tangga tu seksa, macam arwah mak aku. Itulah aku niat untuk mak, teringat kepada makcik yang jalan tu huyung hayang ni. Kita tengok satu pakcik yang nak naik tangga tu pun seksa nak sembahyang Jumaat, kita teringat kepada arwah ayah kita. Macam inilah seksanya arwah. Maka kita bagilah atas nama arwah ayah. Benda itu yang berlaku pada saya. Saya rasa saya dah tak boleh tidur malam ni tuan-tuan, dah 6 bulan 7 bulan. Malam tadi pun saya tak tidur. Pukul 2.30 bangun, pukul 3.30 bangun, 4.50 bangun. Tengok jam bila nak waktu subuh ni 6.13. Tak tidur dah tuan-tuan, duk tunggu sampai subuh. Sebab apa tak boleh tidur? Sebab saya gatal. Gatal satu badan. Balik rumah pun tak tidur, datang sini pun tak tidur. Gatal satu badan. Dia siang tidak gatal, dia cuma gatal pada waktu malam. Sebab diabetik, kencing manis. Jadi orang kencing manis malam-malam dia akan gatal. Dahaga, gatal. Bila saya gatal macam itu sampai saya tak boleh tidur, saya menangis. Bukan saya menangis sebab saya tak boleh tidur. Saya menangis sebab saya teringat masa mak saya sakit sebelum dia meninggal. Itulah yang dia cakap, aduh gatalnya, aduh gatalnya. Saya menangis sebab saya rasa macam inilah gamaknya yang mak aku rasa selama berbulan-bulan sebelum meninggal. Tak boleh tidur, gatal seluruh badan. Sampai saya beli senduk garu daripada Kuala Kangsar tu, yang orang asli buat. Garu mak malam-malam balik pada ceramah, mak kata gatal, garu tuan-tuan, mata pejam, tangan garu. Engkau garu aku ke garu dinding tadi tuan. Allah tuan-tuan, sekarang penyakit itu datang dekat saya. Baru saya tahu seksanya orang yang tak boleh tidur dengan sebab gatal disebabkan kering kulit dia kerana kencing manis. Jadi tuan-tuan, bila kita ingat macam itu, kita ingat nak buat baik pada mak bapak kita. Dan peluang untuk dapat berbuat baik kepada mak bapak kita terhidang di hadapan mata tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Jadi buku-buku saya, produk-produk untuk tuan-tuan tolong sekolah saya Al-Barakah di Manjui Ipoh, tuan-tuan boleh dapatkan di gerai jualan di luar masjid. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan daripada orang-orang Singapura inilah yang banyak membantu sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah di Manjui Ipoh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Kazim yang sudah berkongsi ilmu yang penuh bermanfaat pada pagi ini. Jutaan terima kasih juga kepada hadirin hadirat yang sudah hadir meluangkan waktu pada hari ini. Mohon maaf di atas kekurangan kami sebagai penganjur pada hari ini. Semoga semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.